muslimat dan muslimin. Alhamdulillah, kita bersama-sama pada malam dalam solat jamaah maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kali pertama saya sampai ke masjid tuan-tuan di sini. Dan sebelum itu kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina terlebih dahulu eloklah saya ta'aruf. Perlu ustaz-ustaz yang datang ngajar ni, dia ta'arufkan diri dia. Ustaz ni orang mana? Jangan-jangan adik-beradik kita agak-agaknya, ustaz ni belajar di mana? Jangan-jangan ustaz ni orang ayah pin besut agak-agaknya. Perlu ustaz-ustaz ni dia ta'aruf, orang perkenal biodata secara ringkas. Semoga-moga maklumat sebanyak-sebanyak ni mengekatkan ukhuwah kita. Ana akhukum fillah, saudaraku Allah Subhanahu wa taala, Haji Zakaria bin Haji Ahmad, berasal daripada Sungai Peteh, Bukit Gantang, Taiping, Perak. Umur dah masuk 61 tahun. Pendidikan awal Sekolah Bangsa Jedutong Taiping, dan di Haji Ghazali Batul Punam Bagadatuk Irsyadiah Badatuk Perak. Kemudian di Pondok Haji Yusuf Sungai Bakak Seberang Perai. Kemudian di Mahmud Al-Usta Kedah, dan di Lampung Kelantan Akhim Si Azhar Mesir. Saya tamat pengajian tahun 84. Tapi saya tak minat kerja kerajaan. Saya ngajar sekolah Mahad Tarbiyah Islamiah Betul Lapan Cakak Jerin selama 24 tahun. Masuk Izham ni budak sedulah. 24 tahun saya ngajar situ. Sekolah tu kerajaan yang ambil alih, nama SABK, macam pada Rengeh, macam di Jelutong sebagainya. Jawatan saya diserap masuk kerajaan. Gaji besar lah dulu sekolah rakyat. Ngajarnya saguati RM400. 20 tahun penghujungnya 750. Tapi tak apalah, saya ada rezeki kuat lain, saya ada harta sebanyak, tak masalah. Jadi jawatan saya diserap masuk kerajaan tu. Besar lah saga cara kampung tuan-tuan. 2,500 ni besar. Rumah tak bersewa dekat dengan sekolah, tapi tak minat. Kalau saya nak kerja kerajaan, saya kerja daripada awal lagi. Jadi pensyarah ATM, pensyarah UTM, jadi qadi dengan kagat, dengan jakim. Saya tak minat. Lagipun jadi guru kerajaan ni teruk. Siapa jadi cikgu, jadi ustaz, tahulah ni. Sakat ngajar tak apa, kerja oncik-oncik macam kerja khani tu. Dia berkata KBSR, kerja berat sampai. KBSM kata orang Kedah, kerja banyak sampai. Guru sampai sakit jiwa hari ni. Press, tekanan. Ngajar tak apa, tekanan kerja tu. Mujurlah, mesyarah tak apa, gawai tak apa. Jadi saya pun berhentilah. Bukan dekat 12 tahun dah sejak ambil tuan-tuan saya berhenti. Sekarang ustaz jadi apa? Jadi anggota PBB. PBB ni apa ustaz? Pendakwah bebas bergerak. Itu merata boleh pergi tu. Rumah sekarang ni di Pokok Asam, Taiping. Di Kampung Aman, Pokok Asam, Taiping. Anak ada 6 orang, meninggal seorang, tinggal 5. 4 perempuan, seorang lelaki-lelaki. Itulah lebih kurang biodata saya tuan-tuan ya. Perlu ustaz-ustaz ni dia ta'aruf, perkenalkan diri dia lah, sebenarnya kita bersama. Sebenarnya kalau ikut saya, jadual saya sudah penuh. Saya nak cuba juga nak kurangkan tempat yang agak-agak jauh. Tempat lama saya pergi, saya cuba ejah tengok.
Jadi malam ni eloklah kita buat muqaddimah majlis ilmu dulu. Sebelum tu saya minta tuan-tuan semua tolong datang dekat-dekat. Sebab majlis kita ni, para malaikat berdoa sepanjang kuliah kita ni. Allahumma firlahum warhamhum wa'afim, ya Allah ampun dosa dia, kesian kat dia, sayang kat dia. Dia tengok duduk berselerak, dia tak doa, tak berkat. Apa ustaz kabur tak ingat. Apa yang kita ngaji tak dapat jadi amalan. Punca daripada kita tak dapat doa daripada para malaikat. Itu punca sebab daripada kita lah. Sebab tidak ada ikut tertib majlis ilmu ya. Takut apa, bukan saya nak tanya. Tuan-tuan tanya tak apa, jangan saya tanya tak apa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kun aliman, biarlah kamu orang yang berilmu, aw muta'alliman, biarlah kamu orang yang belajar, aw mustami'an, biarlah kamu orang yang mendengar, aw muhibban, biarlah kamu orang yang kasih kepada orang yang berilmu, kasih pada orang yang belajar, kasih pada orang mendengar. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang kelima. Alim pun tidak, ngaji tak nak, dengar pun tak mau, benci pula pada orang berilmu, orang mengaji, orang dengar. Rasulullah kata fatahli, maka binasalah kamu. Tuan-tuan sekalian, teras Islam ni apa? Ilmu. Dalilnya ayat yang mula-mula turun atas dunia bukan Al-Kahfi, bukan Fatihah, bukan Yasin, bukan Allah. Turun ayat mula-mula ialah dengan Iqra, bermakna bacalah. Yuk teras Islam itulah ilmu, kan? Apa? Dekat tak boleh. Dia tak kuat. Dia mungkin bateri, pakai bateri tak ni? Dia pakai bateri. Dia kurang kuat. Baik. Saya rasa saya kuat. Tak apa. Boleh kuat sekarang. Bukan tak apa sekarang. Okey. Dalilnya ayat yang mula turun atas dunia bukan Yasin, bukan Kahfi. Mula-mula turun ialah Iqra, bermakna bacalah. Sebab tu Nabi kata man arada dunya fil'ilmi, siapa-siapa nak bagi dunia maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata bil ilmi, siapa-siapa nak bagi akhirat pun dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa-siapa nak bagi dua-duanya dengan akhirat pun dengan ilmu. Menunjukkan trust Islam itulah ilmu. Orang kata orang ada ilmu ni, campak di darat dia jadi bukit, campak di laut dia jadi pulau. Pernah ditanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mana baik ilmu dengan reta? Kata Sayyidina Ali, ilmu baik daripada reta. Sebab ilmu dia jaga aku, harta aku nak jaga dia. Orang tak lagi mana baik ilmu harta baik daripada harta. Sebab ilmu dia pimpin aku, harta aku nak pimpin dia. Orang tak lagi mana baik ilmu harta dia baik daripada harta. Sebab ilmu aku bagi dekat orang, dia tak susut, dia tak luak. Harta dia susut, dia luak. Orang tak lagi malah baik ilmu harta lebih baik daripada harta. Sebab ilmu orang tak boleh curi,
harta orang boleh curi. Antara mana baik mata lebih baik daripada harta. Sebab banyak orang ada ilmu, dia banyak kawan. Orang banyak harta, dia banyak lawan. Kalau kamu tanya soalan 1000 soalan lagi, mana baik ke harta, lebih baik daripada harta. Sebab tu Tok Guru saya dulu ngaji dulu, dia kata ada ilmu tak ada harta, ada ilmu tak ada harta, dia dikuli orang. Ada harta tak ada ilmu, ditipu. Ada ilmu ada harta, dipuji orang. Tak ada ilmu tak ada harta, dikeji orang. Sebab itu orang tua dia pesan pada kita kalau ada anak, tinggal ilmu. Kalau ada ilmu, otomatik harta dia datang. Sebab tu sejarah orang yang berjaya atas dunia ni, bukannya kebanyakan semua orang susah. Dulu bapa doroi getah ke laut nangkap ikan, setengah tu berbenang bersawah. Tak ada ilmu bapa ni pun, tapi alhamdulillah anak-anak berjaya sampai ke Amerika, sampai ke London, sampai ke Australia, sampai ke Mesir, sampai ke Libya, sampai ke Arab Saudi. Dengan ada ilmu, dia tinggal ilmu, harta datang. Sejarah orang berjaya atas dunia ni kebanyakan semuanya orang susah. Dengan sebab ada ilmu, harta dia datang. Tapi orang yang ada harta, tak ada ilmu, sebab itulah kalau anak-anak kita tinggal ilmu, insya-Allah harta datang. Tapi kalau tinggal harta, tak tinggal ilmu, kata orang Kedah, dia lego habis rentah mak bapak tu. Tuan-tuan, kalau pergi ke Pulau Pinang, masuk dengan tanah cati. Tanah cati makna orang dulu-dulu banyak. Dulu kalau cerita belum perang Jepun dulu, orang berharta dia banyak. Kalau pergi belah Kedah tahun 60-an dulu, Pak Long buat benar apa long tak banyak. Ustaz oi buat long ya, pakai tenggala. Zaman tu orang tak ramai, bendang banyak, harta banyak. Pak Long tu anaknya ada 12. Mari cicit, harta tak betul, cucu cicit dapat kedak-kedak gitu. Orang dulu-dulu sekolah tak ada. Sekolah kebangsaan Melayu 2 je. Masuk pondok atau masuk mata perguruan jadi cikgu. Tidak tak nak ngaji tu pelaga khabar jadi jahat. Kalah judi, berhutang cati. Dulu mana ada bank-bank tu, masuk tanah cati di Pulau Pinang banyak. Semua orang Melayu. Bapak tu orang kaya. Sebab bapak tinggal harta, tak tinggal ilmu. Dapat anak-anak dia pusing habis harta mak bapak. Ini pengalaman. Pasal apa? Pasal dia tinggal harta, tak tinggal ilmu. Kalau tinggal ilmu, insya-Allah harta dia akan dapat. Ilmu dalam Islam, tuan-tuan, dia ada 2. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain wajib atas laki-laki perempuan kena tahu ilmu ni. Dipanggil apa? Ilmu bersangkut dengan akidah tauhid, bersangkut dengan fiqh syariat, bersangkut dengan tasawuf akhlak, tauhid, fiqh, tasawuf, akidah, syariat, akhlak. Asal dia 3 kena ada. Mendalam ilmu ni fardu kifayah. Bermaknanya orang kota lama ni tak tahu mendalam ilmu 3 ilmu ni, berdosa habis. Nak melepaskan dosa, kena import, kena jemput orang yang datang tempat kita ngajar hal haram, dosa persyukur neraka. Satu lagi, ilmu yang bersangkut dengan masalah dunia. Contohnya di kota lama ni,
Tak ada siapa yang meniaga ni orang Islam. Yang adanya kapio belaka, mereka runcit. Dosa semua orang daerah Kota Lama. Pemain motorkar, pemain motor tak ada, dia Kuala ni. Yang ada kapio semua berdosa habis orang Kuala Kangsar ni. Itu fardu kifayah. Contohnya macam doktor. Orang Islam tak ada, yang ada kapio semua. Ada 5 orang tak cukup, sedangkan orang Islam 10,000. Berdosa lagi orang Kuala Kangsar ni. Lebih-lebih lagi doktor perempuan, doktor beranak wan. Saya anak saya pertama rasa serik dah. Talapan anak di hospital Taiping. Doktor beranak tu laki-laki, bayangkan tengok. Ya aku lemah, dia tarik, dia seluk aku lemah, tengok tak boleh tengok. Aku ya Allah, saya berdoa ya Allah, mintalah anakku jadi doktor, so Allah mustajab doa saya. Anak saya doktor seorang perempuan, suami doktor juga. Saya kata, kamu besok kalau ambil pakar, kena ambil pakar sakit buat jantung ke, bius ke, kanser ni bagi orang lain lah. Ambil perempuan punya batu kifayah. Sakit pun sakit orang perempuan, takkan biar orang lelaki-lelaki rawat. Daurat ni sementara aja, bagi orang perempuan rawat. Ambil bagian tu. Sebab tu sistem pendidikan Arab Saudi dan juga di Pakistan, perempuan ditekankan dengan doktor guru pensyarah. Tu bagaimana korang kani lagi korang dikira benda ni tuntutan bagi orang perempuan. Doktor guru pensyarah Arab Saudi, Pakistan ditekankan begitu. Sebab dia dikira keperluan pada orang perempuan. Dia tak nak orang perempuan dirawat oleh orang lelaki. Masalah tu dia jaga hukum hakam. Jadi makna tuan-tuan, doktor ni ilmu Islam. Jangan tuan-tuan pasal doktor tu ilmu dunia, jangan. Tu kalau tak ada doktor, berdosa kita. Ilmu sains sendiri tu ilmu Islam. Sebab Nabi katalah hadis dia, tafakkaru fi khalqillah, fikirlah kamu, kajilah kamu tentang yang apa Allah Ta'ala jadikan. Wala tafridlah, jangan fikir tentang zat Allah. Yang Allah Ta'ala buat kajian. Yang buat kajian zat Allah jangan kaji. Yang dia buat, kita buat kajian. Tu timbul sains, kaji hayat, pertaniannya, kemanusiaannya, apa, buat kajian sains. Ilmu sains tu ilmu Islam. Dan kata ilmu tu ilmu dunia, jangan. Ilmu Islam. Doktor, engineering sebagai contoh kita ilmu Islam, sains. Kita belajar mengajar sains ni. Ingat anak murid, hujan berlaku dengan sebab buat panas daripada bumi naik ke atas, berimpun dekat awan, lalu datang angin, dia bawa awan tu pula aksiden gunung bubu, maka hujan sekitar Kuala Kangsar, Berah dan sebagainya. Tetaplah cerita siapa yang menaikkan uap daripada bumi ke atas. Kalau cerita benda tu jumpa Allah Ta'ala. Sebab tu orang sains, orang doktor, orang otak cerdik, doktor sains ni tuan-tuan, orang budak cerdik, dema ni kalau faham Islam lebih-lebih pada ustaz-ustaz lagi. Saya malu, anak murid saya banyak doktor, engineer, dia mana dia bagi akidah dekat dia, bagi Islam dekat dia lebih warak daripada ustaz lagi. Dengan amalan sunat Senin Khamis, tak tinggal puasa, sembahyang di masjid, tak sembahyang di rumah jemaah. Tengok relax, pakai seluar jeans, pakai t-shirt, tapi warak. Kita tengok orang ni. Sebab orang ni orang tak cerdik, dia buat kajian. Contoh, buat kajian apa sih Rasulullah, dia melepas makan, dia jilat jari. Kita tak tahu apa bulunya, berapa hari tak makan, udah lincin ni jilat jari. Kita tak tahu apa. Rupanya ada hikmah wan. Dalilnya wan, di rumah sekarang wan, disebab dalam sains dibuat kajian, di jari kita ni dalam ada cecair, orang panggil ayur tangan.
Di rumah sekarang, Wan balik rumah, gulai di rumah tu Wan jangan ambil dengan camca, Wan gagar dengan tangan. Rumah tu basi gulai tu. Sebab tangan kita ada cecai. Tu orang panggil ayur tangan. Bila jilat jari, dia cepat hadam. Dia tak sedap, tak sekak, tak sedawa. Tu hikmah dia. Orang saya buat kajian macam tu. Dia buat kajian dia. Sebab tu lah orang panggil ayur tersedap benar sampai kat timah tu. Amboi, tak serupa dia orang buat. Ayur tangan dia tu. Orang saya buat kajian benda tu. Nak cerita dulu. Ada lama dah cerita ni. Cerita orang mula nak ke agama ni tuan-tuan, nak sedar ke Islam ni, dia mula era tahun 80-an, ujung 70-an. Masa tu saya di Kedah. Sebelum tu tahu je lah, zaman sebelum tu Wan, tudung kepala ni Wan laku 2 tempat, kenduri dengan orang mati je zaman tu. Orang mati kau boleh letak di atas kepala tu, remah jorungan keluar. Kalau kenduri letak atas bau, senam panjang tu, nak tunjuk sanggui Koloyang, sanggui Kangkung Surabaya, sanggui Mak Inang, sanggui Linggang. Cerita era zaman tu. Kau nak tengok sesama orang Melayu, tengok gambar Piramli. Macam tu lah sesama orang zaman dulu, dengan pakai kebaya pendek, seluar yengki, rambut bersimpul macam Mimigi. Zaman tu lah sesama tu. Biji sorang tak ada orang zaman tu, orang muda-muda. Tiba-tiba orang hendak pada Islam, sedar pada Islam, tudung kepala. Orang pelik terkejut lah. Dia ada orang Kelantan, doktor. Dia ikut usurah abang saya masa di Kuala Lumpur dulu. Dia balik buka klinik di Kelantan. Buka klinik Kelantan. Zaman tu kalau Assalamualaikum ni tuan-tuan, 2 tempat dia, masjid yang minta sedekah ya, punya leci Assalamualaikum. Jadi orang datang klinik, sepatutnya orang datang tu beri salam, dia pula beri salam. Assalamualaikum Pak Cik, nak bagi ubat Bismillahirrahmanirrahim, nak cucu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peliklah doktor selawat, pelik doktor baca Bismillah zaman tu. Akhir satu Pak Cik datang nak minta ubat. Pak Cik ni sakit begap. Oh, Pak Cik nak minta ubat. Pak Cik ni malam-malam tidur sejendera. Malam tidur tak ada lena. Kata doktor tu, molek benar kalau tidur tak sejendera agak baguslah tidur tak melena tu. Guna doktor gecek gitu. Pasal mana tu cakap macam tu? Gini Pak Cik, amo ni orang muda. Kelik-kelik rumah, makan nasi mayat, ada letih, dapat batal kan, tidur jendera tak khabar pas subuh. Mampu aku tak faham, nak kena terselip cakap Kelantan. Saya ni orang muda, balik klinik penat letih, dapat bantai lepas makan semayang sikit, tidur tak sedar sampai subuh. Orang Kelantan kata tidur jendera tak khabar pas subuh. Kalau hamba macam Pak Cik suka benar lah. Pak Cik ni tua dah, anak-anak kerja belakang dah. Kalau tidur tak sejendera, tidur tak melina, bangkit sembahyang tahajud, baca Quran tengah malam, malaikat buat rahmat besar. Esok lepas subuh kalau ngatuk tidurlah, masa tak ada kerja apa sekarang dah. Pok Cik ni yang saya nak minta ubat tidur tak jadi. Oh, tak pernah jumpa doktor ni, dia dakwah kita pula tadi. Lu doktor. Itu Islam betul dipanggil ilmu, the Islamization of knowledge. Satu proses untuk mengislamkan ilmu tu kena buat. Ilmu Islam. Tapi kita sekolah kita pisahkan. Nak cerita ilmu Islam. Baik, okeylah.
Dan ilmu yang paling baik, ilmu apa? Ilmu agama lah. Sebab Nabi kata dalam hadis dia, maidillah bi khairan yutaqidin, siapa-siapa dikenaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, Allah fahamkan dia dengan agama. Kamu cikgu ke, engineer ke, doktor ke, nuri getah ke, buat benang ke, kerja kilang ke, minat nak belajar agama, minat nak faham agama, ini tanda Allah beri kebaikan pada kita lah. Itu tanda muhasabah. Kalau tak minat nak belajar agama, tak minat nak dengar kuliah ngapa, menunjukkan kita Allah tidak beri kebajikan pada kita. Itu budak ukuran. Kita muhasabah dia, kita balik tahu. Sebab ilmu, tuan-tuan, ilmu agama paling afdal. Sebab itu nilai ibadah orang berilmu tak sama tidak ada ilmu. Penat, letih, susah payah, duit ringgit serupa, nilai Allah bagi tak sama. Orang berilmu dengan tidak ilmu. Satu contoh, Wan, orang perempuan ke suka beramai. Kalau tambah orang Kedah, kalau kahwin orang Kedah, Kedah benang tau. Kedah belah jitera, belah langgak, belah pendang, belah ian, benang. Nuri orang sana, kalau kahwin orang sana, dia memang belanja hangui mahal, lebih sikit, tapi semua beli beramai. Jadi kita kahwin dengan anak dia, beramai tak boleh beli dah. Bapa ambil duit hangui tu, beli beramai. Tu orang Kedah kalau bagi makan, kalau datang ke Nuri Wan pakai beramai, kata orang Kedah, meleweh. Apa khabar Kak Nap? Khabar baiklah, hangatlah. Hari ni tu yang gelang rantai besar-besar ibu jari, pan tu merelak pan. Dululah zaman tak pakai tudung labuh lah, sekarang tak ada dah. Pegang beramai. Memang kita tu. Rupa-rupanya Nabi suruh. Nabi kata apa? Zawiju banatikum wahalluhunna fiddah. Kahwilah anak-anak perempuanmu dan hiasilah mereka emas dan perak. Rupa-rupanya beli barang meh untuk anak isteri dia, Wan, satu sunnah, satu ibadah. Iuk ni beli 5,000. Dia kata biasalah orang perempuan nak barang meh, adat je lah. Iuk ni beli, dia tahu Nabi suruh dapat pahala, habis 5,000 dapat pahala ibadah. Itu beza antara orang berilmu dengan tidak ada ilmu. Dia beli, dia tahu Rasulullah suruh dapat pahala. Kawan dia beli, dia kata ada orang suka beramai, jadi adat je lah, tak ada apa. Itu beza dia. Faham tak tu? Itu niat kita. Itu niat ilmu. Sebab setiap hari Rasulullah cerita, Rasulullah berdialog dengan Iblis. Iblis cerita macam mana dia nak pelingkup anak cucu tu Adam, nak rosak manusia, anak cucu Adam. Macam mana amalan ni? Setahu tu Iblis kata, aku masuk masjid, tiba-tiba aku tengok satu orang sedang tidur, satu orang sembahyang. Aku cabut lari balik, aku takut pada yang tidur tu. Ngapa yang sembahyang tak takut, dia takut? Kata di Iblis, yang tidur tu alim besar, yang sembahyang jahil. Kalau aku masuk sekarang, takut terjaga orang alim, dia perbetul orang jahil, orang tu tak jadi member aku lagi dah. Biar daripada awal aku tak bisa terus, tentu confirm jadi member aku. Lalu Nabi kata, naumul alim khabtul abdul jahil, tidur orang alim itu lebih baik daripada ibadat orang yang jahil. Tidur orang alim tu lebih baik daripada ibadat orang yang jahil. Tidur dia berhad, bangkitkan nak cerita halal haram dosa pada sudut neraka, kelebihan. Itu nak cerita kelebihan ilmu agama. Baik, tak apalah, tak mampu jadi ulama, jadi orang dulu. Au muta'aliman, ialah kamu orang yang belajar. Saya tengok tuan-tuan, semangat belajar kuat ni orang Kelantan.
tuan-tuan kalau pergi mesti dalam negeri pusat pengajian daripada dulu pun, kalau orang Melayu masuk dengan orang Kelantan. Dia semangat azam mengaji kuat. Mak bapak kayu beca ya. Anak 3-4 orang mesti. Orang Kelantan majoritinya. Saya pergi ke Shah Alam, seksyen berapa saya pergi tu. Surau tu hebat. Surau ada Tok Bilal, ada rumah Bilal, rumah imam, rumah Syiah. Hebat tak hebat dia? Tak apalah, imam I bayar gaji, you bayar gaji Syiah. Hebat seperti itu. Majoritinya orang Kelantan. Bekas duta ada situ, bekas pegawai terbih, bekas diplomatik, bekas pengarah syarikat, bekas pengarah kerajaan. Hebat-hebat. Majoriti orang Kelantan. Orang Kelantan semangat mengajar, dia kuat. Saya ada dulu anak, ada timbalan besar Kelantan dulu. Anak dia, adik dia kawan saya. Mak dia goreng pisang pakai tanah merah. Anak 4 orang masuk mesti. Orang Kelantan dia tuan duk pergi beli barang di Pasar Khadijah Kota Baru tu. Mokcik-mokcik yang duk jual keropok, duk jual market tu. Oi, jangan. Anak pengarah pelabuhan, anak ADO, anak OSPD. Apa mokcik duk kerja lagi? Anak-anak kerja belakang tu. Oh, mokcik ni ustaz dari muda patut duk bekerja ni. Kalau duduk di rumah ke demam, dia kata dia. Duduk di rumah demam. Orang Kelantan tuan-tuan, orang kampung lah tuan-tuan, rumah dia orang memang tak make up. Orang Kelantan kampung dia orang rumah dia orang tak bersiap. Dia kan boleh makan, boleh tidur sudah. Anak-anak boleh belajar. Semangat belajar orang Kelantan kuat. Sebab tu majoriti mesti dalam negeri luar segala bidang, baik di Mesir orang ni ramai. Semangat belajar kuat. Masa saya menjadi Kelantan tahun 70-an tu ni, zaman tu bukan ada era kebangkitan Islam. Hari Jumaat hari ilmu, hari agama pula, ilmu hari agama. Masjid 300, 400 masjid dia orang bakal ngaji. Dia budaya orang Kelantan macam tu, semangat ngaji kuat. Ilmu agama atas mulia. Semangat kuat. Baiklah. Satu kita tengok tak mampu. Jadi orang Kelantan banyakkan orang awam. Dia banyak dengar macam tuan-tuan. Dia dapat nombor 3. Tak mampu jadi orang dengar, jadi orang mengaji, jadi orang dengar. Mustami'an. Dengan sebab apa Wan? Pertama sekali, mungkin mata terabur nak baca kitab tak dapat. Ataupun kita dah jadi anak murid Khiju Hari, dah tak tahu tulisan Jawi. Saya sebut Jawi itu sedih dan geram. Sedihnya tak ada bangsa atas muka dunia yang tak tahu tulisan dia melainkan orang Melayu. Geramnya awak ni sebab tak ada bangsa atas muka dunia yang bunuh tulisan dia melainkan orang Melayu. Itu awak geram benar. Sesi awak Jawi cukup terasa sangat sensitif, marah dan geram, sedih. Kesan dia hari ni tulisan Jawi hanya dapat diketahui oleh 60 katal dan budak-budak sekolah agama. Habis hancur. Sedangkan Jawi sekarang jual kitab sekarang ada dibuat tersip, dibuat tulis rumi balik untuk tolong bantu orang yang tak boleh baca Jawi. Tak apalah, jadi nombor 3. Apa dia? Kita dengar. Mustami'an, dengar. Okey. Tak mampu jadi orang dengar. Kita kalau tuan-tuan, kalau kita dengan guru, kalau kita dengan Al-Quran, apa ada hubungan? Ialah Al-Quran. Hubungan kita dengan guru apa? Kitab. Sebab tu kalau kau mengaji, kalau tak bawa kitab, kemudian tu nombor 3, dengar je. Naik kereta api third class, naik juga tapi third class. Kena ada kitab. Kitab pertama hubungan kita dengan guru, dengan ilmu sendiri, kita bercatik sebagainya.
tercatik, tertulis. Sebab kita ni bukan otak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boleh lawan. Otak dia cerdik, dan lena-lena dia ingat 50 masalah. Kita kalau lena buat ahli basi lah. Dia lena-lena boleh ingat masuk masalah. Hebat Imam Syafi'i. Umur 7 tahun hafiz Quran. Umur 12 tahun sudah mula buat kuliah, buat tazkirah. Umur 18 tahun jadi mufti. Quran hadis dalam kepala semua. Satu hari umur dia 12 tahun. Lepas sembahyang asar dia buat tazkirah Ramadan, bulan puasa dia. Sambil-sambil dia cerita buat fadilat Ramadan, dalam Quran gini-gini. Cerita buat puasa, dia makan buah apple. Perap makan buah apple bulan puasa tu, pasal. Orang tanya, kamu ni pergi labun sedap benar, cerita buat puasa gini-gini, yang kamu tak puasa apa-apa. Kata Imam Syafi'i, ikut suka awak lah. Awak nak puasa tak puasa, awak bukan cukup umur lagi. Puasa pun tak ada pahala, tak puasa tak berdosa. Dia mamah perap. Yang dia melapor terlelai liuk. Nak cerita alim dia. Dia kalau puasa pun tak ada pahala, dia bukan balik lagi. Tak puasa pun tak berdosa. Dia mamah perap. Nak cerita alimnya dia. Kita bukan macam dia. Kita ni tuan-tuan tak apa, tak mampu jadi orang mengaji, dengar. Sekarang alat-alat bantuan ngaji. Orang dulu ngaji payah. Zaman moyang kita dulu ngaji pakai papan batu, salin hafal padam, salin hafal padam. Ingat idak-idak. Sekarang batukan dah ada buku rujukan. Sekarang alat-alat bantuan ngajar banyak sekarang ni. Alat-alat bantuan banyak. Mudah kita tengok. Senang. Ada CD, ada. Saya beli satu CD 70 bahasa. Kalau mengadap dia boleh ada gambar lengkap dengan tulisan sekali. Tekan dia. Bahasa Melayu. Kemanakah anda mahu pergi? Tekan pula Arab, aina tadhhab. Tekan pula Inggeris, are you going? Tekan pula Cina, luki taluk. Tekan pula India, Singapore. Tekan pula Hindustan, tum calu kahai. Nak ceritanya sekarang mudah. Alat-alat bantuan tu banyak. Senang alat-alat bantuan, alat-alat pengutaran bantu kita faham. Tengok internet, tengok segala bidang ilmu ada. Dulu payah. Mana kita jelas kita orang nombor 3, mustami'an dengar. Tak mampu nak jauh dengar. Muhibban, kasih pada orang berilmu, kasih pada orang mengaji, kasih pada pendengar. Kasih ni awak ada ngajar dulu di tepi. Ni mamak tak ada dah. Muslimat petang pergi lama tu. Dia buka gerai tepi tu. Saya ngajar petang Muslimat. Dia sedia holik tinggi tu. Habis ngajar kena makan kedai dia capati. Pesan pula, Ustaz mari tapin tempat mana jangan makan, sini juga makan. Tak apalah, masa saya ngajar dia nak buat kenduri, tak apalah, saja-saja pergi. Dia tak buat duit, tak ambil duit, malu kita. Saya kata, mama ini capati banyak best, teh tarik juga Arab banyak bagus. Saya mari mengajar, tak apalah mama buat kenduri sedekah, tapi saya mari biasa, mama kena ambil duit. Tak apa Ustaz, ilmu Allah Ta'ala Ustaz mengajar ini banyak berkat saya punya kedai. 10 kali sehari mari pun tak apa, marilah menipun. Pada mamak tu awak ngajar tempat dia, tak nampak suara dia pun.
Tapi tanda dia kasih pun jadilah. Jadi nombor 4, kasih. Awak ni tak payah datang malam sebab awak kerja, awak session bagainya. Kadang-kadang awak adalah tak apalah, untuk duit surau, untuk dia tamu pengajian guru ni, awak sebulan awak bagi RM50 contohnya. Tanda kasih. Dia tahu tu. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima. Alim ngaji pun tak nak, dengar pun tak nak, benci pula pada orang berilmu, benci pada orang mengaji, benci pada orang mendengar. Rasulullah kata, patahli, binasalah kamu. Benci ni apa? Tak suka. Halang sebagai awak dah lali daripada ni. Biasalah. Kita tak suka, benci, halang pula. Kalau kamu tak ngaji, udah pergi halang orang ngaji pula. Tak nak ngaji sepasal lah, pergi halang lagi. Sebab ini dipanggil, Rasulullah kata ini dipanggil patahli, binasa kamu. Sebab kita tuan-tuan, jahil kita ni ada 2 jenis. Pertama dipanggil jahil basit, jahil nepih, jahil ringan. Jadi kita lah jahil ni. Kita tahu bahasa diri kita tak tahu, dan memang kita tak tahu. Oleh kerana kita tahu bahasanya diri kita tak tahu, sebab tu kita datang ngaji. Orang ceramah kita dengar, orang kuliah kita hadir, sebab kita tahu kita tak tahu, dan memang kita tak tahu. Yang berat ni tuan-tuan, jahil murakab, bersusun berlapis. Ini berat. Dia tak tahu bahasanya diri dia tak tahu, dan memang dia tak tahu. Oleh kerana dia tak tahu bahasanya diri dia tak tahu, orang datang, orang kuliah dia tak nak datang. Datanglah Syekh Keramat 7 keturunan pun dia tak datang, sebab dia tak tahu bahasanya diri dia tak tahu, dan memang dia tak tahu. Oleh kerana dia tak tahu bahasanya diri dia tak tahu, sebab tu dia tak datang. Dipanggil jahil murakab, susun berlapis. Na'udzubillah min zalik. Pokok pangkainya tuan-tuan, tambah kita akhir zaman Nabi sebut tanda-tanda kiamat di akhir zaman ni, dicabut ilmu agama dengan dimati para ulama. Di Kuala Kangsar ni, kota lama oleh hebat-hebat, arwah Haji Hashim, arwah Haji Ismail Mufti, Syekh Ismail Mufti dulu hebat-hebat. Kuala dulu ubuk ulama, Bukit Canda, bukan sikit ulama-ulama. Teruslah kata akhir zaman, ulama-ulama ni wan patah tumbuh hilang tak berganti, yang berganti tak sama yang pergi. Kerana syarat jadi ulama ni tuan-tuan, syarat penting tu, penting syarat. Selain daripada beramal ilmu dia boleh baca kitab-kitab Arab, kitab-kitab kunin, kitab lama tu. Kitab ni hari ni ustaz-ustaz lapis baru tak boleh baca dah, kecuali ustaz yang berasa di sistem pondok. Sekarang sistem pondok dah tak ada wan. Kalau ada pun pondok telefon, pondok nunggu durian, dengan pondok orang tua-tua. Yang tu adalah pondok orang tua-tua, RTM, rehat tunggu mati. Nak jadi ulama tak boleh dah, pada demo je. Ulama ni pakai pupih. Sebab di antaranya kelemahan ulama ni tak boleh kuasai kitab-kitab bahasa, kitab-kitab lama, kitab Arab, kitab kuning tu. Model Muhtad, Iqna, Mahali, yang boleh baca kitab ni orang bersistem pondok. Ternampak kelemahan. Bukan sekat ulama, nak cari naik qadi pun sakit, imam pun sakit. Teruslah kata akhir zaman, di antara tanda kiamat, la yajiduuna imam sulaiman, payah nak dapat orang jadi imam zaman ni. Naik qadi sakit. Lama dah cerita Perak kita memang tenat, cerita lama dah. Masa tu
arwah orang tua saya lagi. Lebih patuanya arwah orang tua saya, Haji Mak Saman Kati, Samak Noh Pada Rengah, Rahman Mubarak, apa nama Usman Qarib Parit, muftinya Datuk Razali, bapa Datuk Lulu. Datuk Razali pernah jadi Kuala Kansar ini, kemudian dia jadi Imam Jid Negara, Mufti Selangor, balik Mufti Perak. Perak ada kebetulan satu daerah Perak kita ni belah selatan, Naib Kadi meninggal 2 tahun dah, tak ada siapa ganti, tak ada orang nak minta, tak ada orang. Susah lah jadi Kadi, Naib Kadi nak kena pergi jauh tempat. Buka kali kedua dia datang, seorang je datang pun, dengan sampin, dengan bersorban, dengan janggut. Ingat Ustaz pencin agak-agaknya, boleh pencin. Tak apalah, minta naik Kadi, minta. Dulu baca kitab, baca senang je, mudah aja, bab suci je. Ada ayo mutlak itu, ayo yang suci pada dirinya, mengunci benda lain. Air laut, air sungai, air hujan, atau air yang keluar daripada bumi, atau air yang turun berlangit. Bukti itu cukup. Teman nak tanya ni, dia orang Parit, teman nak tanya, airnya air kelapa ni, air langit ke air bumi? Itu soalan dia belik sikit je. Air langit ke air bumi? Itu soalan dia belik sikit. Yang Yop ni pun jawab terus, air langit sebab dia kedua atas ke mak. Atau mufti kata, bila air buat air semayang lah air kelapa tu, boleh lah, kata dia. Kenapa orang tak buat? Dia kata sebab tak cukup 2 kolah, kata dia. Mudah tak buat air melo. Sebab tempat tu tak ada orang. Beri juga jawatan kat dia, seminggu sekali belajar dekat Kadi khusus nak kahwinkan orang ni, nak cerita tenat. Satu lagi Imam Allah, kami Perak daripada Taiping Larut Matang, imam paling ramai sebab kawasan Keluar 400-500 orang. Saya tengok imam tu yang ustaz betul, saya tengok ada 20% ya. Lain kalau interview sangat berselerak, pakai tak lulus. Betul, macam yang cerita sebuah tempat, imam ni terlupa. Imam ni dia hafiz. Kita sekarang hafiz Quran banyak, hafiz tuan-tuan, dia bukan ulama, dia hafiz je, dia tak jadi ulama, dia hafiz je. Dia jadi hafiz Quran, dia baca tak lepas. Kalau tak lepas rokok lah, tak payahlah bendung-bendung duduk cari ayat tak jumpa. Ada imam belakang ni, cikgu besar pencin dengan jubah melerek, nak tegur tak payah. Apa dia kata tu? Rokok, dia suruh kawan tu rokok. Mana boleh tegur macam tu, selerak lah semayang. Tu nak cerita tenat. Nyari imam, cari imam. Yang sebuah tempat pula di surau lah, tengah-tengah semayang, speaker tu bunyi kan, tu imam berhenti, peti amplifier tu, yang makmum tengok. Habis betul dia sambung balik imam. Tak turut tu dia lah. Itu Rasulullah kata akhir zaman, ulama pupih. Bagian petu kipas, Masya Allah ramai hari ni. Petu kipas, Masya Allah, 10 doktor pencin, 100 doktor tiba. 10 engineer pencin, 1000 engineer. Hari ni orang Pais Mesir ni yang tak ada kerja 170,000 orang. Anak tuan-tuan tahulah. Sekarang bijak pandai ramai wan. Awak dah ramai lah 30 tahun dulu. Saya kata 30 tahun datang
Budak mesti bawa teksi. Sekarang sampai orang bijak pandai makin banyak, khoja tak ada. SRP tak ada apa, selama rata payah kata parit. SPM siap pisah noreh lah. NGO noreh getah orang tu. Lepas dia khoja pakai tak khoja lah jawab dia hari ni. Nak cerita orang bagi agama, insyaAllah tak mengganggu. Dia jadi imam, jadi ngajar, jadi apa banyak, insyaAllah. Nak cerita kata kelebihan ya. Baik, tak apalah. Pertama jadi orang ngajar. Arwah Haji Mat Saman Kati di kasur sikit. Dia kata kalau ada ilmu kena ngajar, tak ada ilmu kena belajar. Jangan jadi kurang hajar. Tu kasur juga Saman Kati tu. Dua dia tu. Belajar, ngajar. Yang ketiga tak ada tu. Dia marah. Jadi tuan-tuan, berilmu. Tak mampu jadi orang ngaji, tak mampu jadi orang dengar, tak mampu jadi orang kasih. Jangan jadi orang kelima. Alim pun tidak, mengaji tak nak, dengar pun tak nak, benci pula pada ulama, pada ngaji, pada dengar. Salah kata patali, binasalah kamu. Cerita orang jahil, cerita tuan-tuan. Sebab tu orang ilmu agama, dia kena berguru, dia tak pakai dengar-dengar. Nak cerita sikit saja buat selingan. Ni Ustaz belah Kedah cerita. Tok Wan ni umur dah 70 tahun, tak pernah semayang semua hidup. Yang pah tok ni, nenek ni beletia berbakui dah. Tok Wan hang nak jadi apa? Kubur duk panggil mai, rumah duk ambil api, semayang pun tak mau lagi. Nak jadi apa Tok Wan hang ni? Aku bukan tak mau semayang, aku tak reti. Itulah kena belajar. Siapa nak ajak aku pula? Itulah mudah-mudah tak belajar. Main tu apa ya? La tawan hang pi tengok cara orang semayang macam mana. La tawan hang pi masjid, tengok ikut tu imam. Apa tu imam buat, tawan hang buat. Tak apalah. Betul macam tu. Kali pertama di masjid, pakai kain plekat, baju pagoda, songkok hitam. Isap curut orang tua ni, Tok Wan ni. Curut cat tekor. Sampai masjid tu orang tengah azan. Dia kali pertama dia ingat apa yang Tok Imam buat, Tok Wan ikut. Sampai-sampai wudu pada tak ambil, basuh kaki. Kawan kali pertama datang, cuma dia dengar perempuan dia kata apa yang Tok Imam buat, Tok Wan ikut. Dia basuh kaki, puting curut orang kamat. Puting curut dia pergi tenyih tiang masjid dia. Kawan tak nak masuk masjid, tenyih tiang masjid, selit celah telinga. Tok Imam sana, Tok Imam tak tulis sini. Cuma dia ingat apa Tok Imam buat, Tok Wan ikut. Kebetulan dia berdiri bawah kipas angin. Puting curut itu belen api tak padam lagi, kena bawah kipas angin, dia menyala lah. Nyala kan berasap air. Awat hangat ni apa ni? Dia kelepiak, kata orang Kedah kelepiak. Dia kelepiak puting curut dengan tadi Allah Ta'ala, masuk wah kaki Tok Imam. Nak jadi cerita tu. Rokok okey, sujud okey, masa duduk antara sujud betih Tok Imam udah kena putih curut yang ada api. Melompatlah Tok Imam ingat kulipan, dia ketuk kain. Dia tengok Tok Imam ketuk kain, dia ketuk kain juga. Sebab bini kata apa yang Tok Imam buat, Tuan ikut. Patut dulu ingat tak kolah mencangkung? Tu ingat tak kalau kolah ada kolah mencangkung kan? Kolah temenggu. Tok Imam pergi belakang. Dia tengok Tok Imam pergi kolah, sebab kain dah terbakar api ni. Dia ikut Tok Imam juga, kerana apa yang Tok Imam buat, tak nak ikut. Kebetulan kolah pula lantai lincin. Tok Imam tergelincir jatuh dalam kolah tu. Dia tengok Tok Imam masuk dalam kolah, dia pun terjun kolah juga. Sebab dia kata apa, dia ingat apa yang Tok Imam buat, Tok Wan nak ikut.
Dia tanya tu imam, semayang habis dah kah? Ni pun tu imam kata habis pula bapak hang. Dia balik cerita dekat bini dia, aku tobat, aku tak pi dah semayang apa punya teruk sebagai terjulang kolah. Inilah akibat orang yang belajar tak guru. Belajar tak guru. Macam di Mekah lah, Arab tu semayang, umrah ni orang tak beramai sangat semayang. Dia semayang tu dibiasa kan orang lalu lalang, tuan Arab tu dia holor tangan tu jangan biar orang lalu. Ya hamba Allah Melayu pergi bersalam dengan Arab tu, digutu tangan Arab tu. Aku tengok mereka betul holor tangan, jangan lalu depan dia. Yang mak mulai kaigat kau ada kerana tuan-tuan kena ngaji, kena belajar lah, insyaAllah ya. Kesimpulannya, ilmu ni penting pada kita. Segi ibadah kita, pahala kita tak sama orang berilmu dengan tidak ada ilmu. Cuma saya nak pasti sinilah, tengoklah kalau saya datang ngajar sini, saya nak pastikan kitab-kitab apa, nak tengok senarai kitab, belajar kitab apa. Yang tak lagi saya ngajar lah ya, saya nak tengok sesuai dengan saya tidak. Yang cuba saya ajar tengok dengan exam, insyaAllah ya. Mudah-mudahan apa seperti malam ni apa yang kita bersama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li muslimatin mu'minatin. Rabbana 'alaika tawakkal wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Taqabbalallahu minkum.